أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Maksudnya, tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sikap orang-orang yang telah diberikan sebahagian dari kitab, yakni Taurat. Mereka diseru pada kitab Allah supaya kitab itu dijadikan hakim mengenai perkara yang timbul di antara mereka. Alih-alih satu puak dari mereka berpaling engkar sambil menolak seruan dan hukum kitab Allah itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mendakwa dengan berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka, melainkan beberapa hari sahaja yang boleh dihitung. Mereka sebenarnya telah diperdayakan dalam agama mereka oleh dakwan-dakwan dusta yang mereka telah ada-adakan. Oleh itu, bagaimana pula hal keadaan mereka ketika kami himpunkan mereka pada hari kiamat kelak, yang tidak ada syak padanya, dan pada hari itu juga disempurnakan pada tiap-tiap seorang balasan apa yang telah diusahakan, sedang mereka masing-masing tidak akan diunyanya sekali-kali. Ayat ini masih lagi mendedahkan keburukan dan bencana yang ditimpa terhadap golongan ahli kitab, khususnya al-maghdubi alaihim, golongan Yahudi, khususnya ulama-ulama mereka yang sangat dimurkai oleh Allah, kerana mereka punya kitab Taurat yang diwahyukan. Termasuk juga padri Kristian, sama saja, yang baca kitab Allah tapi tak ikut kitab Allah. Bahkan termasuk juga ulama-ulama Islam yang baca Quran, tak ikut kitab Allah Quran. Terima nasib yang sama. Mereka ini mempermainkan kitab-kitab Allah, khususnya orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi SAW, menyaksikan Nabi SAW mendirikan kerajaan di Madinah. Mereka melihat syariat Allah dilaksanakan, hukum Allah diamalkan. Mereka menyaksikan tanda-tanda yang ada pada tubuh Nabi SAW itu seorang Rasul yang benar, seperti dijanjikan dalam kitab mereka, diberitahu oleh ulama-ulama mereka. Bahkan orang Madinah, Aus dan Khazraj yang masuk Islam, diberi gelangan Ansar, mendapat berita awal daripada orang Yahudi tentang zahir Nabi akhir zaman. Mengaji dengan orang Yahudi di Madinah. Bila orang Ansar pergi ke Mekah menunaikan haji mengikut adat zaman jahiliah, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim AS walaupun mereka dalam jahiliah. Bila bertemu dengan Nabi, Nabi ajak masuk Islam. Mereka dapati tanda-tanda serupa dengan diberitahu oleh orang Yahudi, menyebabkan Aus dan Khazraj masuk Islam. Tetapi orang Yahudi yang beritahu itu tak masuk Islam, hanya segelintir saja masuk Islam. Kenapa? Kerana mengejar dunia, mengejar kemewahan dunia. Kerana ikut Nabi ni susah, tak boleh pakak cepat, susah nak dapat benda di atas dunia. Itu ujian daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala buktikan hukum-hukum yang ada dalam Quran sama yang ada dalam Taurat, antara hukum jinayah, hukum hudud. Hudud yang berkait dengan orang yang berzina, berkait orang bunuh orang,
hukum qisas, banyak persamaan antara Taurat dengan Quran. Mereka saksikan. Mereka menerima bila Nabi duduk di Madinah, tak tahan nak lawan, mereka tunduk bawah kerajaan Islam. Libat dalam perjanjian Piagam Madinah yang terkenal. Mereka saksikan sendiri. Bila Allah memberi pilihan kepada mereka, hukum mereka pilih. Nak pilih agama mereka ke, nak pilih Islam? Berlaku jenayah. Di zaman dahulu, dalam masalah zina, oleh kerana yang berzina ni banyak orang besar, orang bangsawan, orang kaya. Mereka ubah kitab Allah, tinggal hukum hudud, hukum rejam, hukum sebat. Dalam kitab Taurat yang sama dengan Quran itu, dipindah pada hukum lain, hukum yang ringan. Hukum disapu dengan arang di muka, dirarak dengan orang ramai. Bila berlaku kes ni di zaman Nabi SAW, lalu mereka nak cuba Nabi. Nabi hukum macam mana? Tiba-tiba mereka kata, Nabi kata buka kitab Taurat. Bila buka kitab Taurat, sama dengan apa yang ada dalam Quran. Ini menandakan mereka sendiri tak ikut kitab Allah Ta'ala. Buktikan Quran kitab Allah, macam Taurat kitab Allah. Samalah dalam Quran, ada kisah Nabi-Nabi Bani Israel, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa ada dalam Quran. Orang Yahudi tahu. Paling banyak saya dalam Quran ni, kisah Bani Israel. Kisah Nabi-Nabi Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Banyak dalam Quran. Patutnya mereka dulu dah masuk Islam. Malangnya mereka tak masuk Islam kerana mengejar dunia. Mereka jahat membunuh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Kita baca ayat minggu lepas. Membunuh ulama-ulama yang menasihati dan membetulkan mereka. Ulama-ulama dibunuhnya. Tuhan berfirman, Alam ta'alladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa tawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Adakah kamu tidak merasa hairan wahai Muhammad SAW bila kamu melihat satu golongan yang ramai di kalangan ahli kitab yang Tuhan beri kepada mereka kitab Allah, diajak pada kitab Allah, kitab yang sama, supaya menghukum di kalangan mereka dengan hukum Allah Ta'ala, ikut Nabi Muhammad SAW. Macam mereka pernah ikut Nabi Musa dahulu, Nabi-Nabi Bani Israel, ikut Nabi Muhammad pula. Ikut hukum-hukum dia. Hukum yang dibawa adalah hukum Allah. Summa tawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling, tak mau ikut, melawan hukum Allah Ta'ala. Pindah hukum Allah Ta'ala, buat hukum lain. Begitulah juga kalau kita orang Islam ni ikut perangai macam orang Yahudi juga. Ada hukum Allah dalam Quran, pakai hukum lain, menganggap hukum sama ada hukum politik, ekonomi, sosial dan sebagainya yang sudah ada dalam Quran, pilih hukum lain. Guna akal. Ada petunjuk Allah Ta'ala, buat petunjuk sendiri. Jawab dia sesatlah. Terima bencana dunia dan akhirat. Akan punah gana. Allah Ta'ala sangat murka. Apa lagi dia dedahkan pula, zalika bi'annahum qalu lan tamassana naru ila ayyaman ma'dudat. Disebabkan juga mereka berkata, kita tidak disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari sahaja. Mempermain-mainkan ayat Allah Ta'ala. Kalau masuk neraka pun sekejap je kata dia, 40 hari je. Iaitulah masa mereka menyembah lembu di zaman Nabi Musa AS. 40 hari Tuhan hukum mereka. Hukum pun berat. Mereka diperintah bunuh sama sendiri. Sangat berat. Itu hukum dunia, belum hukum akhirat. Allah Ta'ala ampun setelah mereka bunuh sama sendiri. Hukuman daripada Allah. Ini cerita lain pula.
Ini bukan cerita dunia, ini cerita akhirat. Cerita akhirat jawab dia neraka. Selama-lama dalam neraka kalau kafir. Mereka berkata, kita masuk neraka beberapa hari sahaja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka godakan diri mereka sendiri dengan menggunakan agama. Apa yang mereka adakan secara bohong, secara dusta. Mereka buat bohong, buat dusta, menimpa diri mereka sendiri. Tuhan bertanya, "Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih?" Bagaimana keadaan mereka pada hari kami himpunkan mereka pada mahsyar pada hari kiamat? Hari yang tidak syak lagi berlakunya. Hari akhirat. Dihidupkan semula manusia. Dibicarakan di hadapan Allah. Bagaimana keadaan mereka? Malaikat menjadi saksi, tubuh mereka menjadi saksi. Dia dedahkan kejahatan hati dan jasad amalan. Dia dedah oleh Allah. Wufiyat kun nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ditunaikan kepada tiap-tiap diri akan apa yang diusahakan. Apa yang dia amal akan ditentukan di mahkamah Allah, ditentukan hukumannya. Wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Hukum yang setempal. Allah Ta'ala sudah janji kalau buat amal kebajikan ada ganda, berlipat kali ganda. Kalau buat jahat, Allah Ta'ala beri peluang untuk bertaubat. Kalau bertaubat, jawab dia dalam neraka. Kalau kafir, terus dalam neraka. Itu janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah beritahu di alam dunia ni, dalam keadaan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Fikir-fikirlah apa nasib mereka dalam masa itu. Wallahu a'lam.